Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pertama edisi Jumaat 21 Mei 2021. Saya Wan Amira Fatihah Anwar bersama rakan-rakan sekerja. Saya Muhammad Ridwan. Saya Muhammad Afiq Nawawi. Nama saya Zafri Syed Bezaidi. Saya Nur Najah binti Jaafar. Saya Nurul Najihah Hasanuddin. Saya Nurul Aiman Fatihah binti Abdul Rauf. Saya Wan Ainul Fatihah Wan Muhsin. Nama saya Muhammad Aiman bin Al-Matin. Saya Siti Nur Ain binti Firdaus. Saya Nur Adlina Farhana binti Yushiza Hamdi. Saya Muhammad Fikri. Penggunaan ICT telah mendapat perhatian ramai dan digunakan oleh pelbagai kaum di negara ini. Jadi bersama saya pada hari ini, kita akan membincangkan tentang kebaikan dan keburukan penggunaan ICT terhadap perpaduan kaum. Kesan negatifnya adalah teknologi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Apa yang mendukacitakan, sejak kebelakangan ini, berbau perkauman oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab bagaikan semakin berbara, terutama sekali di media sosial. Terguran Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, yang mahu semua pihak menghentikan perbuatan menyalakan api perkauman dan meniup bara pengurusan antara agama, perlu dipandang serius oleh semua pihak. Terdapat juga remaja berbangsa India membunuh diri gara-gara dibuli perkauman setiap hari. Rakan sekelasnya sering mengejek warna yang hitam serta bau badan mangsa seperti makanan India. Baiklah, kesan negatif yang seterusnya adalah media massa digunakan sebagai platform untuk menyebarkan maklumat palsu yang mana akan mengakibatkan pergaduhan antar kaum. Ada sebuah kes di mana segelintir individu telah merakam dan menyebarkan berita palsu mengenai pergaduhan antara kaum, yang mana setelah siasatan polis, kita dapati bahawa kes ini bukan berkaitan pergaduhan antara kaum, tapi di mana kes ini adalah berkaitan tentang hutang. Jadi, di sini apakah peranan kita untuk mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku? Kesan negatif seterusnya ialah menulis sesuatu yang tidak sopan dan sensitif. Hal ini kerana mungkin akan menimbulkan perbalahan antara sesuatu kaum dengan kaum yang lain. Isu yang selalu diketengahkan ialah hak istimewa bangsa Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, hak golongan bumi putera dan hak istimewa raja-raja. Walaupun begitu, bangsa atau kaum lain yang merupakan kewarganegaraan Malaysia bebas menganuti agama masing-masing di samping menghormati hak-hak yang telah pun ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bertemu kembali, seterusnya, kesan positif ICT terhadap perpaduan kaum, iaitu masyarakat kita akan lebih cepat mendapat informasi yang lebih sahih dan terbaru di internet. Seperti mana kita ketahui, media sosial amat penting pada masa kini. Media sosial merupakan jaringan sosial yang menjadi satu platform kepada orang ramai untuk berhubung dan berkomunikasi. Penggunaan ICT seperti media sosial memberi kesan positif kepada rakyat untuk merapatkan hubungan kemasyarakatan antara pelbagai kaum. Selain daripada itu, ia juga dapat memupuk sifat cinta yang tidak putus antara satu sama lain tanpa perlu bersua. Dalam penggunaan ICT juga akan dapat mengetahui perkara yang baru, iaitu mengetahui budaya yang lain. Ini adalah salah satu kebaikan penggunaan ICT dalam perpaduan kaum. Sebagai contoh, seorang pelajar sedang giat mencari informasi tentang budaya yang tidak diketahuinya, justru mendapat menambahkan ilmu dalam budaya tersebut. Mari kita lihat paparan tersebut. Oh, ini budaya yang terdapat di Malaysia. Banyak yang saya dapat pelajari daripada ICT, pengguna ICT ni. Ni dia. Terusnya, ia juga menjadi satu platform yang boleh menjana pendapatan tanpa mengira peringkat umur dan kaum. Seperti yang kita tahu, di Malaysia sudah lazim dengan perniagaan e-dagang yang kini menjadi tumpuan ramai. Terdapat peniaga bukan terdiri daripada satu kaum dan bangsa yang boleh menjana pendapatan melalui saluran yang tepat tanpa mengira peringkat umur. Saya Ridwan, saya bersama saya berada di Jalan Tamu Maju, Subanjaya bagi mendapatkan pandangan orang awam mengenai kelebihan dan keburukan ICT terhadap kepada kaum. Adakah ICT suatu perkara yang profitable atau sebaliknya? Mari kita dengarkan pandangan mereka.
Pada pandangan saya, ICT ni punya kebaikan dan keburukannya. Namun ia bergantung pada cara individu itu sendirilah. Okey, sebagai contoh, apabila kita main media sosial kan nampak gambar-gambar, video-video kan. So, cuba kawal diri kita untuk tak komen perkara-perkara yang negatif. Pada pendapat saya, penggunaan ICT pada zaman sekarang amat penting, terutama semasa pandemik COVID-19 ni. Tapi di sebalik penggunaan, terdapat juga keburukan dia macam menyebar fitnah dan juga berita palsu. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlulah mencegah hal ini terjadi. Saya, Najah binti Jaafar melaporkan. Kembali ke studio. Kembali ke studio, terima kasih kepada Najah yang sedang berada di tapak lokasi. Antara kesimpulan yang dapat dibuat ialah kita mestilah menguasai bidang ICT kerana ia amat penting pada zaman kini. Jika kita dapat menguasai ICT, maka kita akan mendapat informasi yang lebih tepat dan terbaharu melalui internet. Dan akan menyebabkan hubungan di antara kaum akan menjadi lebih rapat kerana tiada halangan untuk bergaul di antara kaum tanpa perlu bersua. Oleh itu, kita mestilah memanfaatkan ICT dengan sebaik mungkin agar perpaduan di antara kaum menjadi lebih mesra dan negara juga akan bertambah aman dan sejahtera. Sekian berita pada kali ini. Assalamualaikum dan salam berhormat.